darjah dan pengurusan bilik darjah serta disiplinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zair Ahmad Mizaini dan hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan pengurusan bilik darjah. Dan sebelum kita terus kepada kepentingan pengurusan bilik darjah, saya akan memberikan sedikit apa itu maksud pengurusan bilik darjah ini. Jadi pengurusan bilik darjah ialah satu proses yang akan memastikan kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran ataupun PMP. Jadi pengurusan bilik darjah ini penting untuk memastikan PMP yang dijalankan oleh guru dan berjalan lancar dan berkesan kepada para pelajar. Sebelum kita pergi kepada kepentingan bilik darjah, apa kata kita tahu dulu apa itu pengurusan bilik darjah? Okey, definisi pengurusan bilik darjah merupakan satu proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik darjah. Menurut Amer 1987, pengurusan bilik darjah ini merupakan satu set perlakuan dan aktiviti guru yang digunakan untuk memastikan pelajar berkelakuan sewajarnya dan mengurangkan gangguan. Seterusnya, terus kepada kepentingan pengurusan bilik darjah ini. Saya akan berikan 5. Yang pertama ialah menggalakkan tingkah laku murid yang sesuai. Jadi ini bermaksud apabila sesuatu bilik darjah itu diuruskan dengan baik, murid akan menunjukkan tingkah laku positif. Hal ini kerana mereka akan berasa selesa dan mereka akan mempunyai sifat yang dan keinginan untuk belajar yang sangat tinggi. Yang kedua, kepentingan yang kedua pula ialah membentuk suasana pembelajaran yang positif. Jadi di sini apabila pengurusan bilik darjah itu diuruskan dengan baik, akan wujudlah satu suasana bilik darjah yang sangat positif. Di sini kita boleh sertakan guru menguruskan bilik darjah dengan membuat bilik darjah itu menjadi kondusif kepada para pelajar. Jadi suasana pembelajaran itu akan menjadi positif dan murid akan lebih berminat untuk belajar. Yang ketiga ialah menjalinkan hubungan interpersonal antara guru dan murid. Macam ni kita boleh agaklah macam mana apabila guru menyediakan satu bilik darjah yang kondusif dan sesuai, maka hubungan antara guru dan murid itu akan menjadi lebih positif dan murid akan lebih seronok dan guru juga akan menjadi lebih bersemangat untuk mengajar. Yang keempat pula ialah mengurangkan masalah disiplin. Jadi di sini apabila sesuatu bilik darjah itu diuruskan dengan baik, maka murid akan menunjukkan tingkah laku positif dan akan berkuranglah masalah-masalah yang akan mereka lakukan. Jadi masalah disiplin akan berkurangan. Dan yang kelima ialah menggunakan masa yang diperuntukkan untuk pembelajaran dengan optimum. Jadi apabila berkurangnya tingkah laku negatif yang dilakukan oleh murid-murid, jadi sesuatu masa PMP itu akan dapat dilaksanakan secara optimum dan baik. Itu saja daripada saya. Kepentingan pengurusan bilik darjah yang berkesan meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti PDP. Kepentingannya ialah supaya dapat melahirkan murid yang bekerjasama dan berupaya membina hubungan yang sosial. Kepentingan pengurusan bilik darjah yang kedua pula adalah pengurusan rutin yang berkesan. Ia adalah supaya suasana pembelajaran yang kondusif dapat melaksanakan PDP secara berjalan secara lancar. Kepentingan pengurusan bilik darjah yang ketiga adalah hubungan antara guru dan murid dapat dieratkan. Jika pengurusan bilik darjah adalah dalam keadaan baik, hubungan guru dan murid juga akan baik. Jadi, sesuatu pengurusan bilik darjah tersebut dapat mencapai objektif dan matlamat PDP di dalam kelas. Kepentingan yang keempat pula adalah murid dapat belajar dan menguruskan diri sendiri seperti peraturan-peraturan di dalam bilik darjah dan sebagainya. Kepentingan pengurusan bilik darjah di dalam kelas dapat membantu guru baru dalam mengawal PDP di dalam kelas supaya berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya akan bercakap mengenai pengurusan bilik darjah dan disiplin. Sebelum tu saya akan memberi definisi terlebih dahulu apa itu pengurusan bilik darjah dan disiplin. Menurut Haliza Hamzah pada tahun 2014, pengurusan disiplin bilik darjah ni bermaksud
Tindakan ke atas masalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid. Okey, tindakan atau tingkah laku yang diambil perlulah ke arah mendatangkan manfaat kepada murid dan untuk menyedarkan murid akan kesilapan yang dilakukannya. Okey, seterusnya menurut Chong Lien Kyo pada tahun 2009, pengurusan disiplin bilik darjah ni merujuk kepada keupayaan guru menstruktur persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan kerjasama murid-murid agar proses pembelajaran dan pengajaran berjalan lancar tanpa gangguan yang tidak diingini. Okay, secara mudahnya kan, guru perlulah tahu mentadbir bilik darjahnya supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan secara teratur dan lancar. Seterusnya, pengurusan disiplin bilik darjah ini juga boleh diterangkan sebagai idea bagaimana guru mengawal murid untuk bertingkah laku positif agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Okey, fokus utama pengurusan disiplin bilik darjah adalah untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar selaras dengan pendapat Jacob Kunin pada tahun 1970 yang mana beliau menyatakan bahawa pengurusan disiplin bilik darjah yang teratur bergantung kepada kemahiran guru menangani masalah daripada berlaku dan bukannya bagaimana guru menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey, pendapat Jacob Kunin ini jelas sekali bertepatan dengan konsep pengurusan disiplin itu sendirilah, iaitu sebagai idea bagaimana guru mengawal murid bertingkah laku positif. Okey, seterusnya saya akan membicarakan tentang pengurusan bilik darjah dan disiplin, iaitu cara pengurusan disiplin dalam bilik darjah. Pengurusan disiplin dalam bilik darjah adalah sangat penting supaya sesi PNP berjalan dengan lancar dan tingkah laku negatif yang mengganggu sesi pembelajaran dan pengajaran dapat dikurangkan ataupun dihapuskan. Jadi, untuk mengurus disiplin dalam bilik darjah, terdapat beberapa model yang boleh dijadikan panduan itu. Yang pertama, model disiplin assertive center. Yang kedua, model akibat logical triggers. Yang ketiga, model pengurusan kelompok Konin. Yang keempat, model terapi reality Glasser. Dan yang terakhir adalah model modifikasi tingkah laku Skinner. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang satu model saja, iaitu modifikasi tingkah laku Skinner. Iaitu dalam model ini, Skinner telah menyenaraikan beberapa teknik untuk mengurus tingkah laku kanak-kanak, iaitu contohnya penugahan positif dan juga dendaan. Penugahan positif merupakan pemberian sesuatu yang disukai ataupun menimbulkan keseronokan dalam diri kanak-kanak. Contohnya seperti pujian, hadiah, ganjaran dan sebagainya. Setelah kanak-kanak tersebut menunjukkan tingkah laku yang positif ataupun yang baik. Dendaan merupakan hukuman yang akan diberikan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku negatif ataupun tingkah laku yang mengganggu ataupun yang kurang disenangi. Jadi melalui dua teknik ini, guru boleh mengaplikasikan teknik ini untuk mengurus disiplin kanak-kanak dalam bilik darjah.